Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa qurrata a'yunina wa taja ru'usina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala ahli baitihi at-tahirin wa ala sa'iri ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu pada malam yang berbahagia ini setelah kita berhenti lama untuk kita menyambung pembacaan kitab Syarhul Hattab. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kefahaman di dalam memahami matan yang kita pelajari, yang kita hafaz, dengan huraian yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Hattab. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kita untuk baca kitab ini dengan baik sehingga dapat kita menghabiskannya insya-Allah pada waktu yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Okey, pada pertemuan yang terakhir sekali, azunnu nahnu tawaqqafna fi qawlihi ana kadzalik azunni akhi. Nahnu waqafna ala qawlihi wal ahkam wa ja'aluhu al ahkama sab'atan istilahun lahu. Azunnu waqafna fi hadhihi al hitta atau fi hadhihi al qit'ah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung perbahasan kita berkenaan dengan huraian bagi matan yang berbunyi wal ahkamu sab'atun al wajib wal mandub wal mubah wal mahzur wal makruh was sahih wal batil. Okey, siapa yang nuskhah ini, iaitu pada muka surat yang ke-60 pada nuskhah saya ni nuskhah muka surat 60. Baik, kita baca sikit sebelumnya sebab dia berkait dengan yang sebelumnya sikit. Qala Sayyidina al-Imam Al-Hattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i syarhihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Wal ahkamu syar'iyyatu khamsatun hiya al-ijabu wan nadbu wal ibahatu wal karaha wat tahrim wa ja'luhu al-ahkama sab'atan istilahun lahu. Kalau dalam matanya apa? Wal ahkamu sab'atun. Lalu kata Sayyidina al-Imam Al-Hattab, wal ahkamu syar'iyyah khamsah wa laysat sab'ah. Lakinna Sayyidina al-Imam Al-Haramain Al-Juwayni ja'ala al-ahkam sab'ah. طيب ما الحل؟ قال سيدنا الإمام الخطاب وجعله الأحكام سبعة اصطلاح له، أي لسيدنا الإمام الحرمين. Hukum hakam syarak ada 5, iaitu al-ijab wal nad wal ibahah wal karaha wat tahrim. Mata sebut apa? Wal ahkamu sab'atun al wajibu. Kata asy-syarih al-ijabu al-wajib wal mandub, katanya Imamul Haramain. Kata asy-syarih wan nadbu wal mubah, katanya Imamul Haramain. Katanya asy-syarih wal ibahah. Kemudian sebut wal karahah, Imamul Haramain sebut wal makruh. Wat tahrim, kata Imamul Haramain wal mahzur. Jadi ini sebenarnya telah kita bincangkan pada pertemuan yang sebelum ini, iaitu sebenarnya hukum hakam syarak adalah merujuk kepada khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida' aw at-takhyir wa zada ibn al-hajibi aw al-wad'i.
khitabullahi ta'ala, kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terjemahkan mudah begitulah, kalamnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang bukan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak dinamakan sebagai al-hukmu. Tapi kata para ulama yang menghuraikan matan ataupun menghuraikan ta'rif ini, kalam Nabi termasuk juga al-hukmu, kerana kalam Nabi adalah menghuraikan apakah sebenarnya kalamullah al-qadim. Jadi al-hadis juga termasuk dalam kategori al-hukmu, al-qiyas juga termasuk, al-ijma' juga termasuk. Jadi semua yang dianggap sebagai sumber dalil itu kesemuanya termasuk di dalam kategori khitabullah, kerana hadhihi al-adillah kulluha ma hiya illa kashifatun an muradillahi subhanahu wa ta'ala al-qadim. Fama kalamun nabi illa kashifun li kalamillahi al-qadim, wa ma al-ijma'u illa kashifun lima aradahu Allah azza wa jal, wa kadzal qiyas wa ila akhiri ma wasalna min al-ahkam asy-syar'iyyah. Tamam? Wallahi ana atamanna an ashrah hadzal kitab bilugha arabiyyah min awwalihi li akhirih, lakin Syekh Said qala la bil maliziyah. لعل الشرح بالعربية أحسن حتى نستطيع أن نفهمها جيدا، ولكن لا بأس، خير إن شاء الله. لعل الشيخ سيد رأى أن مادة أصول الفقه مادة جديدة وصعبة بالنسبة إلينا طلاب من ماليزيا. لو بدأنا بشرح هذه المادة الصعبة، يعني حقيقة ليست بصعبة، ولكن يعني كل شيء جديد صعب. فلعل اللغة وهي حاجبة كما قال الشيخ يسري، اللغة حجاب. لعل اللغة سبب في عدم وصول الفهم إلى الجمجمة، إلى الجمجمة. خلاص يعني ما دام المعلومات لم تصل إلى الجمجمة، نتكلم أولا يعني نجعل كلامنا كوكتيل كما قال مصري، شوية ماليزيا شوية عربية. تمام. Astaghfirullahaladzim, تحدثت بالماليزية بعد أن مضى شهر. يا إله إلا الله سيدنا النبي حبيب الله. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. طيب، والأحكام الشرعية، ما هو الأحكام؟ ما هي الأحكام؟ خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. أرجو، saya mengharapkan sahabat-sahabat hafal ta'rif al-hukm, sebab kita baca matan warakat, ada benda-benda yang merupakan min daruriyat ilmi usulul fiqh, benda-benda yang tak sepatutnya kita tak tahu. Antaranya ta'rif al-hukm, kerana ta'rif al-hukm ini kita akan jumpa setiap kali kita baca kitab usul fiqh, kita akan bertemu dengan kalimah al-hukmu. Jadi perlu kita fahami baik-baik bahawa al-hukmu di sisi istilah ilmu usul fiqh adalah kalamullah, sama ada ayat Quran, sama ada hadis Nabi, sama ada ijma', qiyas dan juga dalil-dalil syarak yang lain. Tetapi bukan semua kalamullah. Min kalamillahi azza wa jalla qauluhu ta'ala alif lam mim sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kan tu kalamullah. Huwa dal hukm. Hal hadha huwa al hukm? Hal hadhihi al ayat tu'tabar hukman min ahkam syariah? La. Mas sebab? Apa sebab? Kerana huwa khitabullah, muwafiq. Nahnu kulluna muwafiqun. Dia adalah kalam Allah azza wa jal. Lakinnahu la yata'allaq bi af'alil mukallafin. Wa innama yata'allaq an qissah sayyidatina Maryam wa kisah Sayyidina Zakaria alaihi salam. Jadi dia tidak menempel kepada perbuatan kita. Dia menceritakan benda yang telah lepas, ceritakan tentang sejarah para nabi. Kalau contoh macam alif lam mim, terus kita tak tahu apakah maksudnya. Secara rajihnya kita tak tahu. Orang ni kata begini, orang ni kata begini. Namun terus kita tak tahu ayat ni apa maksudnya. Hanya Allah yang tahu. Terus tak ada kaitan dengan perbuatan kita, maka ia tidak dinamakan sebagai al-hukmu, li'anna al-hukma khitabullah
walaysa huwa mutlaqul khitab, walaysa huwa mutlaqal khitabi, wa innama huwa khitabun khasun, ma huwa khitabun muta'alliqun bi af'al al-mukallafin. طيب ما مثاله سهلة. قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هل هذا الكلام من كلام الله؟ أكيد. من قال إنه ليس من كلام الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خايف عليه، حرام عليكم kan? Mesti dia adalah ayat Quran sebab kita jumpa dalam mushaf. Baik. طيب هو كلام الله تمام. هل هو يتعلق بأفعال المكلفين؟ صح، لأنه يتكلم عن السرقة، والسرقة من أفعال العباد والعياذ بالله من السرقة. Tetapi perbuatan mencuri itu adalah perbuatan mukallaf. Okey, as-sariqah, berjalan, kulu washrabu wala tusrifu, makan minum, itu semua adalah termasuk di dalam kalam Allah yang berkait dengan perbuatan kita. Makan, minum, jalan. Kalau benda-benda tak elok tu macam mencuri, benda-benda yang lain, Jadi maknanya dia adalah kalamullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafi. Kemudian dia bukan semata-mata berkait dengan perbuatan kita, bukan semata-mata menceritakan tentang perbuatan mukallaf, tetapi dia juga mengandungi erti perintah. Sama ada perintah kena buat atau perintah jangan buat, atau bagi pilihan, buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Seperti disebut bil-iqtida' ay bit-talab. Bil-iqtida', al-iqtida' makna at-talab. Bil-iqtida' dengan perintah, dengan tuntutan. At-talab, talab dia terbagi pada dua, talabu fi'lin wa talabu tarkin. Tuntutan, saya dituntut, okey, kena buat apa? Kena solat. Maksudnya tuntutan untuk melakukan perbuatan. Tuntutan, contoh, anta la tazhab hunak. Jadi di sana ada tuntutan supaya jangan buat. Jadi maknanya apabila perintah firman Allah SWT yang berkait dengan perbuatan kita itu mengandungi erti makna kena buat atau jangan buat, atau bagi pilih pula, silakan nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak apa, maka itu dinamakan sebagai al-hukmu. Khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil iqtida' ay bi talab aw at-takhir, wa zada ibn al-hajib aw al-wad'i, ataupun dia tidak meminta kita supaya buat atau jangan buat atau bagi pilihan, tetapi dia menjadikan satu benda itu sebagai alamat kepada arahan yang lain. Contoh Allah SWT sebut aqimis salata liduluki syams, sila dirikan sembahyang zuhur apabila matahari sudah sengit daripada tengah langit, daripada timur naik straight sampai ke tengah kita, kemudian disengit ke arah barat. Aqimis salah liduluki syam, hendaklah kamu mendirikan sembahyang disebabkan matahari telah sengit. Jadi di dalam ayat ini ja'alallahu tu bagi al-wad'u. Al-wad'u maknahu al-ja'lu, ay wada'allahu zawal syams alamatan li wujubi salat Allah. Allah menjadikan sengit matahari daripada tengah langit itu sebagai alamat, sebagai apa alamat cakap Melayu? Tanda maziratan. Uzur ni hazihi al-mushkilah. Apa sahil? Tanda itu Allah menjadikan condong matahari itu pun, sengitnya matahari itu sebagai tanda kewajipan sembahyang zuhur. Jadi apabila satu hukum itu dijadikan di sana ada tanda-tanda dia, maka khitab itu juga dinamakan sebagai al-hukmu di sisi al-Imam Ibnul Hajib. Dan cuma isu yang terakhir ni al-wad'u ini berlaku khilaf sikit di kalangan ulama usul. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tapi yang muktamadnya, yang dipegang ramai, dia termasuk dalam kategori al-hukmu. Jadi di sana ada al-hukmu taklifi dan di sana ada al-hukmu al-wad'i. Hukum taklifi iaitu kena buat, jangan buat, sila buat, sila buat pilihan. Itu at-talab. Dan juga at-takhir, dipanggil al-hukmu at-taklifi.
Satu lagi panggil al-hukmul wad'i, ay al-hukmul ja'li, ay iaitu Allah SWT dan juga Nabi menjadikan satu benda itu sebagai sebab, syarat, mani', sahih ataupun fasid. Menjadikan tu benda tu sah tak sah, itu kesemuanya dinamakan sebagai al-hukmu al-wad'i. Al-hukmul wad'i wal hukmu taklifi kilahuma mundarijun tahta makna al-hukm. Fal-hukmu qisman, taklifi wa wad'i. Okey, jadi maknanya hukum syarak ada 5: al-ijab, an-nadb, al-ibahah, al-karahah dan juga at-tahrim. Siapa tak faham tanya terus ya, jangan tunggu akhir rancangan. Sebab takut nanti ada benda yang berlega dia tak, ataupun saya sebut apa namanya tak jelas, boleh minta penjelasan terus ya. Angkat tangan, saya kata tafadhal, terus tanya. Okey, jadi kata Imam Al-Khattab hukum hakam ada 5. Jadi main ni sini kita nampak subhanallah, asy-syarih, seseorang yang menghuraikan matan, dia baca matan, dia bukan semata-mata nak faham apa yang diinginkan oleh pengarang, tapi dia juga kena meneliti betul ke ini disebut tu at-ta'ammul. Jadi kita sendiri pun sebagai Azhari kena ada sikap begitu. Baca satu benda, silakan ma'arad kitab kan sekarang ni tengah ada, dan berdasarkan pendapat sebahagian orang makruh pergi ke ma'arad sebab menyebabkan hati terguris tapi mungkin sebagian orang sunat pergi ma'arad ikutlah kan. Tapi bagi setengah orang terguris, hatinya sedih jadi eloklah dia kena jaga hati dia, tak payah pergi ma'arad tengok je gambar orang pergi ma'arad. Okey, tak boleh tu, itu isu-isu tisu tu kita serahkan pada ahli dia. Jadi nak cerita apa tadi? Okey, apabila seseorang membaca satu kenyataan, dia baca sebilang kitab, dia kena teliti. Sebab tu kita kena ada asas yang kuat. Sebab kalau tidak, mungkin kita akan terima bulat-bulat apa yang dibaca. Dan ini masalah bangsa Melayu. Bangsa Melayu kita ni, kita cepat emosi. Kita cepat nak buat keputusan dengan segera. Kita tak ada sikap at-ta'ammul, at-tahayyun, kata orang Mesir istana syuayam. Kita tak ada. Tu saya tak percaya juga benda ni. Tapi dulu Syekh Ali Jumaah pernah sebut, ketika kami buat majlis bacaan Kutubus Sittah, baca Sahih Bukhari, tak ada baca Kutub Sittah pun, Sahih Bukhari pun tak habis. Jadi masa satu majlis tu, ketika tengah makan, Syekh kata dia orang ni humus syam iza ahabbu syai'an ahabbu hubban shadidan walakin law za'lan awi. Kita rupanya itu sikap kita bangsa Melayu. Saya macam tak percaya memang betul. Jadi kita sebagai seorang Azhari, kita kena ada satu sikap teliti. Tengok macam yang di sini Imam Al-Khattab tidak semata-mata menghuraikan matan, tapi dia perhati molek. Okey, Imam Al-Haramain sebut wal ahkamu sab'ah, kemudian sebut al-wajib. Lalu kata Imam Al-Khattab la al-ahkam khamsah wa laysa al-wajib bal al-wujub. Jadi kita kena main berlaku percanggahan di antara matan dan juga syarah. Namun beliau akan mendatangkan pula kenapa Imam Haramain menyatakan sedemikian. Jadi dalam kita membaca satu kenyataan, kita kena mempunyai sikap al-imhal. Kena ada satu sikap yang tidak tergesa-gesa, ada at-tasarru', kena ada sikap at-ta'anni. Baca, teliti. Kalau benda tu mungkin mengambil masa, tak apa, ambil masa, tak masalah, supaya kita baca tu teliti. Sebab tu ulama Azhar sangat mengajar kita membaca tu teliti satu persatu. Sebab tu kesan dia lambat sikit lah kitab tu nak baca habis. Namun lebihnya apa, dia bukan sekadar membaca, bukan mengambil maklumat, tapi dia membina malakah, dia membina cara gaya faham yang betul. Tapi antara masalah yang berlaku di kalangan pelajar, kita suka baca secara laju. Asyan ijazah wal ijazah mahiyya ila syahadatuz zur. Saya ada ijazah, sila baca, rosak. Dia dapat ijazah barakah ya. Sedangkan zaman hari ini, kata Fadilatul Syekh Yusri, bukan semata-mata ijazah barakah, tapi yang lebih penting adalah kefahaman terhadap apa yang kita baca. Baik kita baca hadis ya, setengah orang dia gila cari kejar sanad. Lepas tu bukti dia majlis akhir sekali, tengok macam mana
nahnu hina izin nanzur tulabal ilmi al-haqiqiyin hum ya'tuna fi awal dars wa fi akhir dars wa minhum man lam ya'tu illa fi akhir dars li'annahum yutabbiquna ma qalahu al-habib alaihi salatu wasalam innamal a'mal bil khawatim. Okey, jadi benda ni tak kena ya, kerana kita menjadikan nak kejar sanad. Bukan nak kata sanad tu tak penting, sanad penting. Sebab tu ulama-ulama mazhab sanad, kita baca matan ni pun bersanad. Namun bukan semata-mata kita seronok dengan sanad, tapi kita juga seronok kerana kita juga ada sanad dirayah, bukan semata-mata sanad riwayah, tapi kita juga ada dirayah, kita memahami yang kita miliki itu dengan baik. Baik, Imam Haramain sebut hukum 7, disebut al-wajib wal mandub. Imam Al-Hattab sebut wal ahkamu khamsah, al-wujub, an-nad, al-ibahah, sehinggalah ke akhir. Jadi di sini kita nampak ada sedikit perbezaan Sebab apa para hadirin rahmati Allah? Sebab secara yang tepatnya al-wajib bukan hukum. Saya sentuh dah pada pertemuan yang sebelum ni Ini sebagai ulangan, mukadimah ni Al-wajib bukan hukum, sebab al-wajib adalah al-fi'lul mutasif bil wujub. Bila saya minum air teh ni, Al-Fadhil Ustaz Said bagi minum air teh. Jadi bila letak ke depan ni, dia tak kata pun tafadhal, tapi secara adatnya dah letak depan kan nak buat hiasan kan? Jadi saya pun minum. Perbuatan saya minum air ni itu tidak hukum, sebab dia bukan khitabullah. Perbuatan saya ini adalah firman Allah Ta'ala. Biar betul, ini bukan firman Allah Ta'ala, ini perbuatan saya. Namun perbuatan saya itu tertempel padanya khitabullah, iaitu kulu washrabu, minumlah, makanlah. Jadi tahulah saya, perbuatan saya ini adalah sejenis satu perbuatan yang dia itu terlekat padanya kalam Allah, terlekat padanya firman Allah yang berkait dengan perbuatan tersebut, dan dia ada unsur sama ada minta kena buat atau minta jangan buat, atau sila bagi pilihan, buat pun tak apa, tak nak buat pun tak apa. Jadi perbuatan saya ini adalah bukan hukum, dia dinamakan sebagai fi'lul mukallaf. Okey, apa hukum bagi perbuatan ni? Diberikan, Allah memberikan pilihan dalam firman-Nya. Allah Taala berfirman kulu washrabu wala tusrifu, makanlah. Maksud dia silakan makan, tak wajib makan. Main dalam keadaan tak lapar, tak darurat, silakan nak makan, tak nak makan sudah. Minum, tak minum sudah. Jadi dibagi pilihan. Lalu saya minum, maka hukum saya minum ini dinamakan sebagai al-ibahah. Baik, perbuatan saya yang terkena dengan firman kulu washrabu ini dinamakan mubah. Begitu juga dengan al-wajib. Kita sembahyang isyak kan? Perbuatan kita sembahyang isyak, adakah perbuatan kita itu adalah firman Allah SWT? Tak. Perbuatan bukan firman. Firman adalah kalam Allah, manakala perbuatan kita. Namun oleh kerana perbuatan kita itu ada hukum dia. Apa hukum dia? Aqimus salah wa atuz zakah. Allah Ta'ala meminta kita untuk untuk melakukan sembahyang. Dan dia juga antaranya lagi, Nabi SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli wa qad shalla salatal isya. Jadi perbuatan Nabi itu, dan Nabi bersebut hendaklah kamu sembahyang. Lalu saya pun sembahyang, maka perbuatan saya ini terikat, tertempel dengan firman Allah yang berbunyi wa aqimus salah, dan juga sabdaan Nabi yang berbunyi sallu kama ra'aitumuni usalli. Okey, bila dikaji hukum bagi perbuatan sembahyang ini dinamakan al-wujub ataupun al-ijab. Al-wujub ataupun al-ijab di sana ada sedikit perbezaan, namun mungkin tak sesuai disebut di sini sebab dia agak dalam sikit. Kita tunggu masa kita baca kitab Ghayatul Ma'mul nanti. Jadi hukum yang dinamakan sebagai al-wujud dan al-ijab ni telah menepek kepada perbuatan saya angkat takbir, baca Fatihah, kemudian rukuk, i'tidal, cukup 4 rakaat dan bagi salam. Perbuatan saya ketika itu dinamakan sebagai wajib. Apa hukum dia? Al-wujub. Begitulah seluruh hukum yang lain. Jadi kalam Imam Al-Haramain wal ahkamu sab'atun, isu sab'ah kita akan bincang lepas ni. Al-wajibu, al-wajib bukan hukum, dia adalah
al-fi'lu allazi ta'allaqa bil hukm. Jadi hukum bagi al-wajib adalah al-wujub, perbuatan itu dinamakan wajib. Al-wajib wal mandub, hukum bagi al-mandub adalah an-nadb, manakala perbuatan itu dinamakan mandub. Lepas sembahyang kita sembahyang sunat, perbuatan itu namanya mandub. Hukum perbuatan itu apa? An-nadbu. Okey, apa lagi? Al-wajib wal mandub. Al-mubah, minum tadi, perbuatan saya minum namanya mubah. Hukum dia apa? Al-ibahah. Kemudian al-mahzur. Al-mahzur sama makna dengan al-haram. Al-mahzur dan al-haram sama makna. Okey, al-mahzur, satu orang la qadarallahu li'azbillah, dia pergi mencuri. Perbuatan mencuri itu namanya al-haram ataupun al-mahzur. Baik, apa dia punya hukum dia? Adalah firman Allah Ta'ala yang menegah daripada mencuri. Sabdaan Nabi kata wala tasriqu, bay'uni ala alla tusyriku billahi syai'an. Dan antara sabda Nabi wala tasriqu wala taznu wala taqtulu auladakum. Jadi wala itu adalah firman Allah SWT dalam bentuk sabdaan Nabi. Jadi sabdaan Nabi itu adalah al-hukmu, yang mana dalam isu mencuri tadi dia dinamakan sebagai al-hurmah. Hukum dinamakan al-hurmah, perbuatan seseorang mencuri dinamakan sebagai al-haram ataupun al-mahzur. Okey? Al-makruh pun begitu. Perbuatan tu namanya makruh manakala hukumnya dinamakan sebagai al-karahah. As-sahih, nanti kita akan tengok as-sahih dan juga al-batil. As-sahih adalah perbuatan manakala hukum bagi as-sahih adalah as-sihhah. Al-batil, sebagai nusus al-fasid, al-batil juga al-fasid adalah perbuatan. Manakala hukum bagi al-fasid ataupun al-batil adalah al-butlan atau dinamakan juga sebagai al-fasad. Jadi ini adalah hukum manakala perbuatannya dinamakan sebagai wajib, mandu, makruh dan sebagainya. Jadi kalamnya Sayyidina Imam al-Haramain, wal ahkamu sab'atun, al-wajibu, dia berlaku ada satu kalimah yang tidak didatangkan di sini, iaitu apa dia? Wal af'al ataupun wa muta'allaqatul ahkami sab'atun, baru kena ayat tu. Wa muta'allaqatul ahkam, perbuatan-perbuatan yang bertepek dengan hukum hakam ada 7. Apa dia? Perbuatan yang namanya wajib, mandub, mubah sampai ke habis. Tapi kalau kita semata-mata berpegang dengan kalam Imam Al-Haramain, kita sudah melakukan kesilapan. Tapi ini ucapan Imam Al-Haramain, bukan imam kampung kita, kan? Bukan Imam Misr, ni Imam Al-Haramain, dua tanah haram. Jadi maknanya kenapa Imam Al-Haramain buat begini? Jawapan paling senang, biasa, siapa tak buat silap. Tapi jawapan tu agak kurang lah, kan, kurang elok lah, kurang beradab. Sebab kita kenal Imam Al-Haramain macam mana, bukan orang biasa-biasa. Jadi takkan itu kot sebab dia. Kalau imam kampung kita, okey lah, kita sendiri pun okey lah kalau itu jawapannya. Tapi kalau Imam Al-Haramain bercakap sedemikian, mustahil. Takkan beliau tak tahu. Beliau ulama besar dalam ilmu usul. Jadi tengok kenapa, sebab di situ kita akan cari macam mana kita nak memastikan kalau Imam Al-Haramain yang pada dasarnya secara zahirnya salah, kita cari jawapan supaya ucapan beliau boleh dianggap betul. Lalu datanglah Imam Al-Haramain sebut di sini dan ada kalimah yang tertinggal. Dan orang Arab memang suka bercakap begitu. Allah Ta'ala berfirman, was'alil qaryah, tanyalah kampung. Tanya kampung ke tanya orang kampung? Tanya orang kampung. Takkan Allah Ta'ala wali'azbillah misali, takkan nak kata Allah Ta'ala putus silap. Maknanya memang gaya orang Arab begitu. Dan Imam Al-Haramain bukannya orang Melayu, beliau orang Arab. Izan kalamuhu kalam Arabi. Wa min asali bil Arab annahum yahzifuna ba'd al-kalimat min haitsul majaz. Is'alil qaryah, maksudnya is'al ahlal qaryah, tanyalah orang kampung. Baik, maknanya di sini lalu datanglah para ulama kata okey, masuk wal ahkam, bukan wal ahkam, wa muta'allaqatul ahkam. Imam Al-Haramain menggunakan gaya majaz. Sebab tu disebut sini fihi tajawuzun, di dalam ucapan Imam Al-Haramain itu ada unsur majaz.
Dan antara ulama sebut juga adalah antara jawapan lain, Imam Haramain tulis kitab ni untuk mubtadi'un, untuk orang yang baru nak baca matan waraqat, baru nak kenal matan waraqat. Kalau beliau sebut wal wujud wal ibahah, lepas tu Syekh nak urai tu macam mana pula? Yang belajar ni semua budak kecil. Syekh pun sebut di sana ada perbuatan dan ada ta'alluq dia, dan jenuh budak kecil nak faham. Sesuailah Imam Haramain sebut wal ahkamu sab'atun al wajib. Kita pun kalau tanya orang kampung, pakcik semayang apa hukum ni, dia kata apa? Kalau dia kata al wujub, sah pakcik usul fiqh. Sah kampung tu memang kampung usul fiqh. Kalau boleh sampai gitu dahsyat. Pakcik semayang apa hukum dia? Wujub. Semayang wajib. Sampai tahap tu dahsyat lah. Kampung tu berjadi tarbiyah dengan baik secara tarbiyah usuliyah. Biasanya pakcik semayang apa dia? Semayang wajib. Kalau kita kata, mana hukum semayang bukan wajib pakcik? Gila kau, dia kata. Dia takkan terima. Ada pula akan keluar isu-isu di Facebook mengatakan gila, ada pula semayang hukumnya bukan wajib, dah murtad lah. Dia akan main lepas tu. Sebab kenapa? Kerana kefahaman awam tidak begitu. Kefahaman awam, hukum ni 7, hukum ni 5. Semayang hukumnya wajib, puasa Ramadan hukumnya wajib, berzina hukumnya haram. Cuba kita kata berzina bukan haram, berzina tu haram tapi hukum dia bukan haram. Kenapa benda cakap ni? Pening aku kan, tak tentu hala. Jadi oleh kerana kitab ini ditulis oleh untuk orang yang baru nak belajar usul, sesuailah Imam Haramain merendahkan sikit standard beliau. Lalu ucapan beliau pun secara lebih kurang lah, supaya sebagai batu asas dulu, nanti dah baca kitab lebih tinggi, tahulah apakah realiti yang beliau inginkan. Okey, alhamdulillah. Lalu kata Sayyidina Imam Al-Khattab, wa ja'luhu al-ahkama sab'atan istilahun lahu. Ja'luhu ay ja'lu Sayyidina Imam Al-Haramain, ja'lu Imam Al-Haramain al-ahkama sab'atan istilahun lahu. Jadi wa ja'luhu tu adalah mubtada', mana khabarnya? Istilahun itu adalah khabar. Al-ahkam itu adalah dia jadi maf'ul awal. Sab'atan maf'ul sani. Erok gitu boleh lah saya. Erok geli-geli orang kata. Wal ahkam wa ja'luhu al ahkama sab'atan istilahun lahu. Okey, setelah beliau selesai menyatakan kepada kita yang Imam Haramain pada ayat beliau ada unsur majaz, sebab beliau mengatakan hukum tu wajib, padahal bukan. Sebenarnya bukan hukum tu wajib, muta'allaq al-wajib itu baru dinamakan sebagai hukum. Okey, lalu beliau bersebut sebenarnya hukum betul adalah ijab, nad, ibahah, karahah, tahrim. Selesai. Okey, isu 7 tu macam mana pula? Kita kata hukum 5. Imam Khattab bersebut wal ahkamu syar'iyyatu khamsatun. Tapi kenapa beliau sebut, Imam Hamid sebut wal ahkamu sab'ah? Maka datanglah penjelasan di sini. Kata Imam Al-Khattab, wa ja'luhu al-ahkama sab'atan istilahun lahu. Imam Haramain menjadikan hukum ni ada 7. Ini adalah istilah Imam Haramain. Ini adalah ikhtiar Imam Haramain. Pun begitu kita tak bersetuju, kata Imam Khattab. Saya tak bersetuju bahawa hukum ada 7. Hakikatnya ada 5 je. Tambahan yang mengatakan as-sihah dan juga al-fasad termasuk dalam kategori al-hukum. Sebenarnya hakikatnya al-fasad dan juga as-sihah dia akan masuk juga dalam 5 hukum yang awal. Sembahyang tak ada wuduk, sah ke? Sah ke? Tak sah. Maksud dia sembahyang tidak berwuduk, as-salatu batilah fasidah. Apa hukum bagi sembahyang tak ada wuduk? Al-butlan. Baik, wajib ke sembahyang tak ada wuduk? Tak wajib. Okey, habis dia ni macam mana? Macam mana dia semata-mata butlan ke? Kita kata kalau yang melakukan itu adalah dengan sengaja, maka perbuatan itu adalah haram. Jadi maknanya dia perbuatan tu namanya batil, dan dia juga dinamakan sebagai haram. Maknanya al-fasad dalam isu ini juga berkait dengan al-hurmah. Dia buat dalam keadaan dia tak perasan, dia ingat ada wuduk. Lepas habis semayang, saya kata, bang, abang semayang ada wuduk ke? Apa tak ada pula, tadi semayang maghrib ada. Memanglah bang, tapi lepas maghrib tadi bukan macam-macam kita dah dengar.
Sikit perut lah, apalah kan. Lepas tu kita pun semua dah bersabar daripada maghrib ke isyak, macam-macam kita dengar kan. Bila dengar dah macam-macam, rentak pun dah macam-macam, takkan ada wuduk lagi kan. Dah macam-macam kita dengar. Abang masuk bilik air tadi, astagfirullahaladzim, dia kata, ya Allah, tak teringat. Okey, maknanya ketika itu perbuatan sembahyang itu macam mana, sah? Tak, batil. Taib. Adakah haram? Tidak. Maknanya dia akan berkait juga dengan salah satu di situ. Dia akan berkait juga dengan salah satu. Dengan sebab itu kata Sayyidina Imam Al-Khattab, ja'luhul ahkam wa ja'luhul ahkama. Ja'luhu maksudnya ja'lu imamil haramain al-ahkama sab'atan istilahun lahu. Itu adalah istilah bagi al-imam al-haramain. Maksudnya itu ikhtiar beliau, itu pilihan beliau, dan dia tak warik pada Al-Quran hadis ni. Ini semua adalah istilah rekaan ulama untuk menyusun ilmu tu secara matang. Sebab Rasulullah tak sebut pada sahabat, ya ashabi isma'u wa'u innal ahkama khamsah. Awalan al-wujub ihfazuhu, rawahul Bukhari. Tak ada. Habis siapa yang susun tu? Para ulama kita. Jadi Imam Haramain bagi beliau menyusun hukum ada 7. Ada orang tak, hukum ada 8, tambah lagi dengan khilaful aula. Jadi setiap orang dia ada cara dia. Cuma standard yang dipegang oleh ulama, hukum ada 5. Lalu kata Imamul Haramain, kata Imam Al-Khattab, wallazi alaihi al-jumhuru annal ahkama khamsatun kama zakarnaha la sab'atun. Jadi yang Imam Haramain itu pendapat Imam Haramain, itu istilah yang dipegang oleh Imam Haramain, itu cara Imam Haramain. Namun yang dipegang oleh jumhur para ulama, yang dipegang oleh kebanyakan para ulama, hukum hakam syarak ni ada 5 sebagaimana yang kami telah menyebutnya sebelum ni. Kan tadi boleh sebut wal ahkamu syar'iyyatu khamsatun hiyal ijab wan nadb wal ibaha wal karahah wat tahrim. Jadi yang dipegang oleh para ulama hukum ada 5. Ada pun Imam Haramain, itu istilah Imam Haramain. Dan dia ada satu lagi konsep dalam apa namanya, dalam isu istilah ni, wala musyahata fil istilah. Kita akan selalu dengar para ulama sebut gini, wala musyahata. Lepas tu pada ha tu ada sabdu. Kadang-kadang kita dengar wala musyahata, macam tak ada sabdu, tapi kalau kita perhati molek, sebenarnya patutnya kena ada sabdu. Wala musyahata fil istilah, maksudnya tidak ada pergaduhan pada istilah. Saya tanya ke kawan, apa nama air ni? Orang kata teh, anak kata lah, dah syai. Orang Melayu kata adalah syai. Syai malu. Dah faham situ pula kan. Dah syai, dah teh. Ini teh, dah ini syai. Minta syai satu. Syai apa? Don't syai kan? Saya nak syai. La ilaha illallah. Nak apa? Syai. Dia bergaduh. Ya, sepatutnya istilah jangan bergaduh. Itu istilah awak, istilah saya. Wala musyahata fil istilah. Hukum apa? 7 dah, bukan 7, 5. Apa sebab pula? Batil masuk hukum. Betul, tapi dia masuk sini. Tapi dia tetap juga hukum. Jadi wala musyahata fil istilah. Tak perlu kita bergaduh dalam isu istilah. Isu istilah. Cuma sisi imam bagi sudut pandang Imam Al-Khattab, beliau berpegang dengan hukum ada 5 dengan hujah yang kita akan dengar selepas ni. Kenapa kata beliau? Lianna sahih, contoh ya, as-sahih, perbuatan yang namanya sahih, yang hukumnya adalah as-sihah, imma wajibun aw ghairuhu. Sahih, perbuatan yang dinamakan sahih, kadang-kadang perbuatan itu adalah wajib, dalam masa yang sama kadang-kadang bukan wajib. Orang buat jual beli, jual beli. Dia jual, katakan dia bawa dari Malaysia, dia bawa katakan petai. Kita memang tu petai. Kita membeli, akhi, berapa petai? Sekilo. Dia kata, ni petai ni saya jual dengan harga 200. Kita gila. Petai apa? Dia kalau gila-gila pun tak ada kat Mesir. Oh, betul kat tu. Saya redha lah. Petai punya pasal. Belilah ada 2-3 papan petai dengan harga 200. Genih. Sah jual beli?
Sah. Wajib ke jual beli tu? Kau tak beli petai haram, habis jual beli tu macam mana? Jaiz, mubah. Maknanya beli petai itu tertakluk padanya dua hukum. Apa dia? As-sihah, sebab jual beli sah, kita bayar elok, petai halal dimakan. Dalam masa yang sama, dia tidak wajib. Maksudnya dia adalah al-ibahah. Hukum al-ibahah telah menepek kepada perbuatan tadi, dan perbuatan itu dalam masa yang sama dinamakan juga mubah. Jadi kalau orang mudah, ini bukan mubah, ini sahih. Kita dah ada pula sahih, ini mubah. Dia adalah dua hukum yang berbeza tetapi menepek pada satu jasad. Macam saya pandang sahabat-sahabat, saya kata tak, akhi, mata ada dua. Orang belakang, mana ada mata Ustaz? Hitam je belakang. Sebab dia pandang daripada arah sana. Saya kata ada pula hitam, elok je putih, kan? Ada pula putih, hitam Ustaz. Putih, hitam. Kan kita, kenapa orang kata putih? Sebab saya tengok sini putih. Kenapa orang kata hitam? Nampak belakang. Maknanya dia dipanggil sebagai muttahidan zatan, mukhtalifan i'tibaran. Muttahidani zatan, dari sudut zat dia satu. Jual petai tadi, dari segi zat dia bukan dua kali jual. Okey, saya jual petai yang ni kerana dia adalah sahih, kita jual kali pertama. Dah selesai jual petai tu, okey, ni saya jual sekali lagi ni, petai yang sama juga, kerana dia adalah jaiz. Tak, sekali jual je. Memang perbuatan tu sekali je. Cuma perbuatan itu kalau kita pandang dia dari sudut sah atau tidak, dinamakan perbuatan tu sahih. Kita pandang dari sudut berdosa atau tidak, kita namakan syarak tak pernah mewajibkan, tak pernah memakruhkan, dia termasuk jaiz. Jadi muttahidani zatan, dua benda yang sama dari segi zat, perbuatannya sama tetapi berbeza dari segi i'tibar, dari segi arah pandang. Pandang dia dari sudut jual petai ni tidak wajib, kita kata dia mubah. Pandang dari sudut syarat cukup, jual beli ni memang okey. Petai itu berubah daripada milik pemilik petai kepada orang yang beli petai. Duit pembeli petai bertukar tangan kepada penjual petai. Maknanya mubah. Dalam masa sama juga adalah sahih. Jadi dengan sebab itu kata Sayyidina Imam Al-Khattab, al-mubah, al-sahih dan juga al-batil, dia macam mana pun dia akan masuk ke 5 hukum yang awal. Dia akan masuk juga ke 5 hukum yang awal. Jadi dah kalau dia masuk, apa kita kata hukum ada 7? Biar kita kata hukum ada 5. Sebab mau tak mau dia akan masuk juga. Tapi bagi Imam Haramain, betul hukum ada 5, tapi mengapa kita tak jelaskan lagi supaya orang nampak lebih jelas? Biasalah, muttahidan zatan mukhtalifan i'tibaran. Sebab itu masalahnya adalah istilah, wala musyahata fi al-istilah. Okey, terketuh. Lianna sahiha imma wajibun aw ghairuhu. Wajib tadi macam kita kata sembahyang yang sahih, sembahyang cukup syarat, ada wudu apa semua, cukup rukun, sembahyang tu sah. Fa salatu sahihah wal hukmu allati tata'allaq bi salahina idzin as-sihhah. Wa ma'a zalika fa inna hadhihi as-salah wa laysa hiya sahihah faqat bal wajibah. Law lam tusalli salat al-isya fa innaka mu'aqab yawm al-qiyamah li'az billah. Jadi as-salat wajibah wal wujub qad ta'allaqa bi salah wa ma'a zalika ta'allaqa bi salah aidan as-sihhah. Itu dari segi wajib. Contoh wajib yang termasuk juga dalam erti kata sahih. Contoh selain daripada wajib macam-macam lah. Contoh macam jual petai tadi, yang dia termasuk dalam kategori al-mubah. Dalam masa yang sama dia juga termasuk dalam kategori jual beli yang halal, mubah dan juga halal. Maksud dia halal iaitu sah. Wal batilu dakhilun fil mahzur. Perbuatan yang batil, perbuatan yang batil, sembahyang tak sah sebab tak ada wudu, dia termasuk dalam apa namanya al-haram. Solat tadi jadi haram, tapi dalam masa yang sama dia juga dinamakan sebagai batil. As-salatu batilah wa hiya was-salatu haram. Batilah wa haram. Kadang-kadang dia batilah, dia kadang-kadang sahih tapi haram, ada juga. Contoh jual beli suatu azan. Subhanallah, azan Jumaat.
Jual beli sah tak? Sah. Taib huwa khalas, madam sah, madam hadzal fi'lu sahih ya bina. La wa in kana sahih fa innahu haram. Jadi kadang-kadang sahih tapi haram pula. Okey, sembahyang pakai baju rampas. Cantik baju ni. Mama cantik, mahal. Bagi, tak ni baju saya. Kau tak bagi, kau tumbuk. Okey, silakan tafadhal. Buat macam mana? Saya nak buat sembahyang. Sembahyang. Seronok pakai sembahyang baju curi. Baju rampas. Sembahyang sah? Sah. Dosa ke? Dosa. Sebab sembahyang dalam keadaan apa namanya telah melakukan perbuatan haram. Kita rampas baju orang. Sembahyang dalam keadaan memakai pakaian yang haram. Maka haram. Habis sembahyang sah? Sah. Jadi subhanallah, dia sahihah, dalam masa yang sama dia juga adalah haram. Jadi oleh kerana begitu, kata Imam Al-Hattab, oleh kerana al-sahih dan juga al-batil, dia akan balik ke salah satu 5 perbuatan yang namanya al-wajib, al-mandub, al-mubah, al-mahzur, al-makruh, maka lebih baik kita kata hukum sebenarnya ada 5. Tapi di sisi pandang Imam Al-Haramain, beliau ingin menjelaskan lagi, nak meluaskan lagi. Okey, nak kulli hal khairah insya-Allah. Cuma yang masyhurnya kita akan sebut wal ahkamu khamsatun. Wal batil dakhil fil mahzur. Perbuatan yang tidak sah dia akan masuk di dalam al mahzur. Dia akan masuk di dalam kategori al mahzur, iaitu al haram. Al mahzur sama erti dengan al haram. Dan subhanallah, kadang-kadang perbuatan itu batil tetapi tidak termasuk langsung dalam mana-mana hukum. Ada juga satu orang yang sembahyang dalam keadaan diingat ada wuduk, tiba-tiba tak ada wuduk. Baik, sembahyang dia apa? Wajib? Tak wajib. Sebab dia kan mukallaf, dia nasi. Ketika dia tersilap itu, dia mukhti. Orang mukhti dia tidak berkait dengan hukum. Sembahyang tidak wajib, tidak mubah, tidak haram, tak ada hukum. Habis cuma dia satu je hukum dia, iaitu adalah al-batil, al-butlan. Jadi subhanallah, ala kulli hal, di sisi jumhur sembahyang ni ataupun hukum hakam ni ada 5. Sebagaimana disebut oleh Imam Al-Hattab. Itu yang masyhur je lah. Kita pun kalau kata hukum hakam ada 7, terkejut orang. Hukum kan 5 ke? Orang kata, hukum kan 5, adalah 7. Kita 7, kadang-kadang 8. Sudah, tambah lagi. Khalas, takat tu wa ja'ala ba'duhum subhanallah, pun nak cakap wa ja'ala ba'duhum al-ahkama sab'atan tis'atan wa zada ar-rukhsata wal 'azimah. Sebahagian ulama lain pula, bukan Imam Haramain, ulama lain menjadikan hukum bukan ada 5, bukan ada 7, bahkan 9. Ini bid'ah mana pula? Ada semuanya ni termasuk dalam benda istilah. Masing-masing mempunyai pendirian istilah masing-masing. Kenapa? Sebab dia pegang yang kalau Imam Haramain hukum ada 7, tambah lagi 2, iaitu apa dia? Ar-rukhsah dan juga al-azimah. Apa dia ar-rukhsah? Apa dia al-azimah? Mudah mudah ceritanya, ar-rukhsah ni apabila satu perbuatan itu berpindah daripada susah ke senang, itu namanya rukhsah. Ar-rukhsah, perpindahan, maknanya satu kenyataan syarak yang memindahkan satu perbuatan daripada susah ke senang. Dulu kan masa awal-awal Islam, umat Islam diwajibkan kalau satu orang berperang, di depan dia ada 10 orang musyrikin, dia tak boleh lari, dia kena lawan. Jadi kalau tentera Islam ada 10 orang, tentera bukan Islam ada 1000 orang, iya ke? 10 orang kali dengan 10 apa? 100 tak? 10 lawan 100. Itu tak 10 kali 1 orang lawan 10 kan? 100 lah. Maknanya tentera Islam ada 100 orang je. Tentera musyrikin, tentera umat Islam ada 10 orang. Tentera musyrikin ada 100 orang. Wow, 1 orang nak lawan 10, kita lawan seorang pun tak menang lagi. Baik, pada awal Islam tak boleh lari. Kalau lari berdosa, kena lawan. Dan subhanallah, kalau lawan menang juga. Dan tentera Badar sikit je menang. Uhud awal-awal menang. Jadi selepas itu akhirnya Allah Ta'ala menukar hukum, memberikan keringanan daripada 1 lawan 10. Kalau 1 lawan 11 boleh lagi, diizinkan lagi. 1 lawan 20 diizinkan lagi. Tapi kalau 1 lawan 10 tak boleh lagi.
ditukar hukum ini, dinasahkan hukum ni kepada 1 lawan 2. Kan? 1 lawan 2. Satu orang, kalau tentera Islam ada 10 orang, tentera musyrikin ada 20 orang, tak boleh lari. Tapi kalau tentera musyrikin ada 22 orang, boleh lari. Umat Islam ada 10 je orang Islam. Orang bukan Islam ada 22 orang, boleh lagi, diberikan kelonggaran untuk lagi. Jadi kalau kita tengok, berlaku perpindahan daripada susah ke senang, daripada sukar ke senang. Maka bila berlaku je perpindahan daripada su'ubah kepada suhulah, itu namanya rukhsah. Selain daripada itu namanya azimah. Selain daripada perpindahan, hukum tu tak berlaku perpindahan daripada susah ke senang, sebaliknya berlaku sama ada pindah daripada senang ke susah. Contoh, dulu tak wajib puasa Ramadan, tiba-tiba jadi wajib puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan jadi apa? Azimah. Okey? Azimah. Ataupun kadang-kadang perbuatan itu tidak berubah sama sekali. Zina awal Islam halal, makruh je contoh, tak ada. Halal, makruh, mubah, mustahab, tak, haram. Sekarang pun haram juga. Jadi zina adalah azimah, tidak rusah. Baik, bolehkah kita makan bangkai? Makan makanan yang dah mati, tak sempat disembelih, haram. Kalau kita terdesak, halal. Jadi berlaku perpindahan daripada susah ke senang. Bahkan di sini wajib makan lagi. Kalau tak makan boleh mati, syarat kata wajib makan. Tapi dilihat, di situ berlaku perpindahan daripada susah, asalnya tak boleh makan, tapi sekarang dah boleh makan, maka dinamakan sebagai rukhsah. Jadi bagi ulama yang sebahagian mereka pula, sebahagian ulama ini berpendapat hukum ada 9. Al-wujub, al-nad, al-ibahah, al-karahah, al-tahrim, al-sihhah, al-fasad, al-rukhsah, al-azimah. Lagi diluaskan kategori itu. Okey? Wahuma, pun begitu kata Imam Al-Hattab, wahuma raji'an ila al-ahkamil khamsati aydan. Wallahu a'lam. Jadi sama je. Kalau macam tadi kita tak setuju kenyataan Imam Al-Haramain dengan sebab kerana as-sihah dan juga al-fasad, dia akan masuk kelima juga. Baik, ar-rukhsah al-azimah, dia akan masuk kelima juga. Makan bangkai tadi, makan bangkai dalam masa yang sama, kita terdesak, dia adalah rukhsah. Baik, rukhsah saja ke? Tak, rukhsah wa wajibah. Okey, balik ke wajib pula. Dilarang kita mencuri, rukhsah ke azimah? Azimah. Baik, dia termasuk dalam kategori apa lagi? Haram. Jadi dia akan balik juga. Bila dia balik juga, okey, khalas, saya pindah, nazhab ila al-qadri al-asil wa huwa al-khamsah. Jadi kenapa kita nak tambah-tambah? Buat macam mana dia akan balik ke 5? Maka 5 adalah sebenarnya hukum sebenar. Yang lain tu hanya kita menceritakan bentuk dia punya iktibar yang berbeza, tapi realiti dia tak yang ni, yang asal ni yang ni. Itu di sisi Imam Al-Hattab dan kebanyakan para ulama. Okey, selesai. Okey, kita masuk kepada perbahasan yang seterusnya. ثم شرع في تعريف الأحكام التي ذكرها بذكر لازم كل واحد منها. ثم شرع في تعريف الأحكام. Setelah Imam Al-Hattab menjelaskan tentang ta'rif setiap satu tadi, dan menceritakan bahawa yang kuat di sisi beliau, dan itu dipegang oleh ramai para ulama kita, hukum ada 5 bukan ada 7. Kemudian sebenarnya al-wajib bukan hukum, dia adalah muta'allaku al-hukmi. Lalu sekarang Imam Hattab pun nak menghuraikan kenyataan Imam Al-Haramain yang khususnya. Imam Hattab nak huraikan kenyataan yang khususnya. Selepas beliau sebut wal ahkamu sab'ah, al-wajibul mandub semua-semua, betul? Fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi ila akhirih. Jadi sekarang kita nak masuk kepada ta'rif hukum berdasarkan apa yang disebut oleh Imam Haramain lah. Beliau mengiktibar ini hukum, lalu kita pun kadarkan, iaitu muta'allaqul hukm.
ataupun beliau sebut ni atas dasar kerana bermudah-mudah, kerana kitab warakat untuk orang yang baru nak belajar ilmu usul fiqh. Dia kata Imam Al-Khattab summa syara'a, ay syara'a sayyidina Imam Al-Haramain fi ta'rif al-ahkam allati zakaraha. Allahu akbar. Ta'rif al-ahkam allati zakaraha. Jadi sekarang kita nak masuk kepada definisi hukum yang beliau sebut. Walaupun realitinya itu bukan hukum, itu adalah perbuatan, bukan hukum. Namun tak apalah, dah kata Imam Haramain sebut gitu, kita pun hurailah berdasarkan apa yang Imam Haramain datangkan. Summa syara'a fi ta'rifil ahkam allati zakaraha, ay zakaraha Imamul Haramain. Jadi fa'il kepada zakar tu adalah balik merujuk kepada Imamul Haramain. Bi zikri lazimi kulli wahidin minha. Ta'rif dengan menyatakan benda yang lazim bagi setiap satu daripada 7 hukum yang disebutkan sebut. Okey, maknanya Imam Khattab nak bagi tahu ta'rif ini yang didatangkan ini bukan ta'rif bil had, sebabnya ta'rif bil rasm, bukan ta'rif secara had, bukan ta'rif yang real. Tetapi ini adalah ta'rif dengan menyebut benda lazim, benda yang dia bukan zat, bukan zat wajib, bukan zat, tapi dia disebut ta'rif dengan menyatakan sifat-sifat luaran. Contohlah kalau kawan-kawan kata okey, mahwal insan, yani al-insan allazi yadhaq, yafrah, yahzan, lahu irada. Itu ta'rif insan, ya ta'rif insan, tapi bukan ta'rif bil had, bukan ta'rif secara yang tepat, tapi ta'rif secara bermudah-mudah begitulah. Sebab apa? Sebab kita akan nampak tak mampu kita nak mentarifkan wajib secara realiti. Maka oleh kerana tak mampu nak menterjemahkan al-wajib, nak mendefinisikan al-wajib secara realiti, maka terdesaklah kita untuk menterjemahkan at-ta'rif dengan muwasafat dia, dengan al-umul al-kharijiyah an zatil wajib. Okey. Summa syara'a fi ta'rifil ahkam allati zakaraha bi zikri lazim. Di sana ada zat, di sana ada lazim kan? Syai' wa lazimu syai'. Contoh, saya bila saya sebut contoh saya sebut pada sahabat orang buta, al-a'ma, apa yang sahabat terfikir? Oh, mata dia tertutup kan? Bisa sebut a'ma, apa sahabat terfikir? Oh, mata dia tertutup, di jalan mesti tangan begitu-gitu. Okey, beraba-raba bawa tongkat, so kadang-kadang mata tertutup. Adakah itu ta'rif bagi a'ma? Tak. A'ma bukan jalan beraba-raba, bukan masuk di mata tertutup, bukan mata terbuka. Okey, tapi itu yang kita akan terfikir, benda-benda luar yang kita akan terfikir yang dia berkait juga, maka itu yang bagi sebagai lazim. Okey, lazim. Saya duduk atas kursi, apa benda yang akan melazimi? Maknanya mau tak mau kawasan saya sudah bertempat. Saya bertempat sebab saya duduk pada tempat, maka tempat tu dah tak boleh orang duduk tempat tu. Saya telah menyebutkan tempat tu hanya dengan saya, dengan orang lain tak ada istilah tempat ni bukan sekat saya duduk, ada orang lain duduk. Mana? Yang ni karamah saya. Dan itu kan karamah tu gila kan? Satu tempat satu orang. Tak ada istilah satu tempat kongsi ramai-ramai. Kita ramai-ramai ni tak, setiap seorang dia ada tempat dia. Memang hakikatnya dia ada banyak tempat sekarang ni. Setiap orang dia mengambil tempat dia. Jadi bila kita mengambil tempat, adakah kita tu tempat? Tak. Tapi benda tu mesti melazimi kita. Benda tak akan dapat dipisahkan daripada kita. Dipanggil lazim. Okey, sekarang kita nak mendefinisikan ta'rif hukum yang 7 tadi berdasarkan ta'rif yang datang oleh Imam Al-Haramain. Qala rahimahullah, faqal fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Maka al-wajib, al-fa situ fal wajibu. Mungkin orang tanya fa ni jadi fa apa dia panggil faul fasihah. Fa yang peranannya adalah untuk menjelaskan benda yang telah disebut sebelum ni. Sebab sebenarnya sebut wal ahkamu
sab'atun al-wajib, al-wajib, al-mandub, wal-mubah, wal-mahzur, wal-makruh, wal-sahih, wal-batil. Hukum ada 7 Syekh. Wajib. Apa yang kita fikir? Wajib ni berdiri pula. Apa dia wajib Maka apa kita akan tanya? Wajib ni apa dia Fama huwal wajib. Bila ditanya orang akan jawab, tak ya. Fa aqulu lak al-wajib kaza wa kaza wa kaza. Jadi fa di sini adalah fa penerangan, fa fasihah. Fa yang tugas dia adalah untuk menjelaskan benda yang disebut sebelum ni tapi tak jelas. Dia sebut al-wajib. Wajib ni apa dia? Jadi dinyatakan fal wajibu. Kalau kita nak berikan makna fa al-wajib ni, kita akan sebut iza aradta an tas'alani an ta'rifil wajibi fa aqulu laka al-wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Panjang tu gantinya fa je. Iza aradta an tas'alani an ta'rifil wajibi fa aqulu laka, tu semua panjang tu ditukar kepada fa, fal wajibu. Jadi fa itu kecil dia punya bentuknya, tapi dia mengandungi makna yang kalimah yang paling panjang tadi tu, meringkaskan fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Maka al-wajib, maksudnya sekiranya kamu nak tahu apakah wajib, maka saya sebut kepada kamu, wajib adalah ma di sini, kalau terjemah asal pada ma, apa sahaja. Baik, ini pun apa saja, gelas, apa saja yang namanya benda, yang benda tu wujud, maka dinamakan sebagai, dia boleh dimasukkan dimasukkan pada erti kata ma apa saja. Okey, dan ma ini merujuk kepada ghair aqil lah. Okey, ma ni merujuk kepada ghair aqil. Orang tak panggil ma bijiwari, kita kata zamili, tak, salah tu. Ma bijiwari, hakibati. Jadi ma tu merujuk kepada semua benda yang bukan manusia. Cuma ma di sini bukan semua benda, tapi ma yang dimasukkan sini adalah semua perbuatan. Subhanallah, asal maknanya ai kullu syai', wa kullu syai', yani finjan, as-samaka, radio, al-bait. La. Laisa hadza wal murad, balil murad huwa kullu fi'lin wa laisa huwa kullu syai'in. Jadi ma di sini adalah ma dengan maksud kullu fi'lin. Nanti kita akan masuk pada perbahasan al-am. Ma ni memberi makna semua. Sebab tu saya terjemahkan semua benda, semua perbuatan. Ma ay kullu fi'lin yusabu ala fi'lihi. Subhanallah, Imam Haramain sebut wal ahkamu sab'atun. Hukum, Imam Haramain tahu hukum tu apa? Kitabullah. Lepas tu sebut al-wajib. Bila beliau menterjemahkan al-wajib, kata apa? Yusabu ala fi'li, perbuatan yang dibuat dapat pahala. Maknanya boleh tahu sebenarnya al-wajib bukan hukum. Sebab tu beliau menterjemahkan al-wajib adalah benda yang kalau buat dapat pahala. Hukum tak boleh nak buat. Hukum khitabullah yang boleh dibuat perbuatan kita. Jadi sebab tu Imam Haramain tulis bukan sebab tak tahu, tapi kerana meraihkan atau atas dasar kerana beliau menggunakan konsep majaz. Allah. Fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Maka al-wajib adalah semua perbuatan yang diberi pahala atas sebab dilakukan perbuatan tersebut. Yusabu ala ay bisabab, wa yusab bisabab fi'lihi, wa yu'aqabu ala tarkihi ay yu'aqab bisabab tarki hazal fi'li, ay kullu fi'li, semua perbuatan kalau dibuat dapat pahala, ditinggal berdosa, namanya wajib. Perbuatan itu namanya wajib. Okey, itu kalam Imam Al-Haramain. Kita tengok apakah huraian Imam Al-Khattab. Kata Imam Al-Khattab, ai ini sebenarnya ai tafsiriyah. Saya pun kalau cakap selalu ai kan,
ai maksudnya yakni wa huwa yakni, iaitu bagi ai tafsiriyah, dan ai tafsiriyah ni dia baris mati, tak sebut ayu ai, hadzal kalam ai allazi qultu qabla qalil, itu ai fal wajib ai tafsiru hadzal kalam fal wajibu min haitsu wasfuhu bil wujubi. Al wajib, okey, perbuatan yang namanya al wajib dari sudut min haitsu. Subhanallah, kalimah hais ni kata Fadilatul Syekh Said Syartut, dia boleh memberi makna pengecilan skop, atau memberi makna hakikat satu benda, atau merujuk kepada makna kerana. Sebab tu kata Syekh Said, al-haithiyah salasah, al-haithiyatu salasah. Kalimah haitsu ni min haitsu pukul 10 malam itu tanda dah pukul 10 kita habis 10.30 kan. Okey, hais ni dia ada 3, sama ada namanya haithiyah taqyidiyah. Hais yang dengan datang kalimah hais kecil skop, kita ditarik kepada melihat hanya pada satu skop tertentu, bukan melihat kepada hakikat benda tu. Itu namanya haithiyah taqyidiyah. Contohnya di sini. Okey, contoh di sini. Dia kata perbuatan wajib dari sudut apa? Dari sudut hakikat perbuatan wajib? Tak, bukan dari sudut hakikat perbuatan wajib, tapi kita nak pandang dia dari satu sudut je, iaitu dari satu sudut dia ini tertepek padanya hukum namanya al-wujub. Okey, dari sudut itu apa dia al-wajib? Wajib tak adanya bagian. Sebab apa? Sebab kita tak akan mampu mendefinisikan al-wajib secara hakiki. Sebab apa tuan-tuan? Apa dia al-wajib? Contoh al-wajib, as-salah. Apa makna salah? Fi'lun muftatahun bitakbir muhtatamatun bitaslim bisyurut. Okey, itu ta'rif kepada as-salah. Apa lagi perbuatan wajib? Az-zakah. Ta'rifnya bagian. Apa lagi perbuatan wajib? As-saum. Ta'rifnya bagian. Itu baru 3. Kita nak terjemah macam mana al-wajib secara realiti? Sebab ni semua namanya wajib. Sembahyang pun wajib, puasa pun wajib, zakat pun wajib. Kita nak terjemahkan al-wajib secara hakikinya, seperti kita menterjemahkan al-insan wa hayawan natiq, pada isu al-wajib tak mampu. Kalau nak buat boleh, kita kena sebut al-wajib huwa kullu fi'lin wa ni kaza wa kaza, wa kullu imsakin kaza wa kaza, wa al-qadru alladhi ukhrija min az-zakah, wa al-qasdu baitillahi al-haram bi syurut muayyanah fi al-ashhuril haram kalau haji, wa fi ghairi ashhuril haram zakat, apa namanya, umrah, bila nak habis kemudian takrif tu pun habis gabung, dan kita tak mampu nak menceritakan semua perbuatan wajib. Sebab kalau realitinya itu, tapi tak mampu nak buat. Macam kita nak buat, kita tak mampu nak tulis berapa perbuatan wajib. Setiap perbuatan tu pula berbeza-beza. Beza dengan manusia. Kita zat berbeza, tetapi kemanusiaan kita sama. Hayawan natik, ana indi hayawan natik, anta kazal inda hayawan natik. Tapi masalah kalau kita terjemah, al-wajib adalah kullu aqwal wa af'al muftatah bitakbir mukhtatamah bitaslim. Dia hanya ada pada satu zat, iaitu sembahyang. Tapi dia tak ada pada zat puasa. Dia bukan muftatah bitakbir, tapi dia wajib juga. Mereka tak boleh kat terjemah gitu. Kita nak cari kalimah apa yang bila kita tulis kena pada semua perbuatan, dan dia bukan menceritakan dari sudut tertentu, tapi dia memang direct kepada hakikat perbuatan tu. Tak mampu kita nak mencari satu definisi khusus bagi al-wajib. Lalu khalas, madum la nastati' hayya bina nu'arrif al-wajib bin nazar ila jihatin muayyanah,
Ini namakan sebagai lazimu syai', bukan terjemah dengan hakikat syai'. Kita mendefinisikan al-wajib bukan dari sudut hakikatul wajib, tapi kita mendefinisikan al-wajib min haitsu ay bin nazari ila jihatin makhsusah bilazimihi, melihat dari sudut yang lain, bukan melihat dari sudut realiti perbuatan yang namanya al-wajib. Okey, dari sudut tertentu kita kecilkan skop. Jadi haisiah di sini haisiah taqyid. Kita bukan nak bawa pembaca melihat al-wajib dengan melihat kepada hakikat wajib sebab tak mampu. Berbeza-beza, perbuatan wajib banyak. Haram pun begitu, makruh pun begitu. Sebab tu semua perbuatan ni tak mampu nak didatangkan definisi. Melainkan kita mendefinisikan dia dengan kita kecilkan skop. Kita bukan nak melihat kepada hakikat dia yang merangkumi semua perbuatan-perbuatan wajib yang kita tak mampu nak terjemah tu. Sebaliknya kita tarik sikit, kita kecilkan skop sikit. Kita melihat dari sudut dapat pahala ke tak dapat pahala, dapat dosa ke tak dapat dosa. Itu ya, dari sudut itu yang kita bincang. Okey, kalau begitu selesai. Wajib semua perbuatan, kalau buat dapat pahala, tinggal dapat dosa, namanya wajib. Jadi as-salatu wajibah, wa shaum Ramadan wajib, wa zakatu wajibah, wal hajju wajibun, wal umratu wajibah. Kerana definisi ni kena. Cuma definisi ni sini dia bukan al-had. Dia bukan, maksud dia definisi secara hakiki. Tapi dia hanya definisi dari sudut kita mengambil isu luar, mengambil skop luar, dan kita kecilkan skop. Ini namanya haisiah taqyidiyah. Kita kecilkan skop. Contoh kalau saya sebut contoh haisiah taqyidiyah, saya kata tulabul azhar min hais annahu min Malaysia, mu'zamuhum min Kelantan. Contoh pelajar al-Azhar, kan luas tu. Dari sudut kalau dia ni daripada Malaysia, kecil skop. Okey, tak bincang lah orang Mesir, budak Azhar daripada Libya, budak Azhar daripada Mekah, Madinah. Tak, kita pandang dari sudut ni asal datang daripada Malaysia. Jadi kita kecilkan skop. Jadi digunakan kalimah hais dengan maksud pengecilan skop. Itu satu. Kadang-kadang al-haisiyah juga dengan maksud al-itlaq. Al-insan min haitsu huwa al-insan hayawan natiq. Manusia dari sudut apa? Dari sudut dia adalah manusia, dari sudut hakikat dia. Ketika itu itlaq. Kita bukan nak kecilkan, kita nak bebaskan dia daripada sebarang ikatan, bebaskan dia dari sebarang skop. Kita pandang dia dari sudut dia. Ketika itu dia adalah hayawan natiq. Tapi kalau kita kata al-insan min haitsu annahu zakar Musa, fa muqassam baina salasa, zakar, unsa wa khunsa. Tapi itu bukan takrif insan. Tapi kita dah kecilkan skop. Kita pandang sudut jantina, min haitsu jinsuhu. Tapi kalau kita pandang dia dari sudut min haitsu wal insan, wala nurid an natakalam min haitsu jinsiyatuhu, wala min haitsu baladuhu, wala min haitsu martabatuhu al-ilmiyah, la nurid an natakalam min haitsu innahu huwal insan, naqul al-insan huwa hayawan natiq. Itu haisiah taqyid. Kita gunakan kalimah hais yang kita masukkan adalah luas, memandang dia dari segi realiti dia sebenar. Kadang-kadang digunakan kalimah hais dengan maksud kerana. Anna wallahi uhibbuk min hais, min haisu kullama ra'aitu kullama uhibbuk. Tu lain macam ayat tu dia terkeluar sendiri. Macam mana kan? Wallahi inni uhibbuka min haisu inni kullama ra'aitu kullama uhibbuk. Kerana saya suka dengan awak. Apa pasal? Kerana saya terjemahkan haisu dia dengan maksud kerana. Sebab kerana setiap kali saya pandang awak, saya jadi suka. Tu sebab jadi saya suka awak lah. Kerana setiap kali saya pandang, saya suka. Jadi hais di sini bukan haisiah taqyid, bukan haisiah itlaq. Kita bukan nak kecilkan skop, kita bukan nak luahkan skop. Tak, kita guna kalimah hais tapi dengan maksud kerana. Nahnu kulluna nuhibbu Rasulullah haitsu inna ar-rasul huwa allazi 'allamana al-adab. Contoh, kita semua sayang Nabi.
kerana min hais li'annahu, hais tu di sini boleh diterjemahkan dengan li'annahu, fa innahu, semua itu bermaksud kerana. Jadi haisu di sini adalah haisiyatut taqyid. Balik kepada isu kita, kalam Imam Al-Khattab, ai fal wajibu min haisu. Haisu sini bukan maksud dia kerana, bukan maksud dia kita nak pandang al-wajib dari segi hakikat wajib, sebab tak mampu. Kita pandang dia hanya dari satu skop yang tertentu. Kita kecilkan skop, tarik semua pembaca melihat pada skop ni je. Skop dapat pahala ke dapat dosa, hanya dari sudut itu kita nak pandang. Haisu ni haisiyah taqidiyah. Fal wajibu min haisu wasfuhu bil wujub. Al-wajib, ta'rif bagi al-wajib dari sudut pengecilan skop. Kita kecilkan skop dia dari sudut apa? Dari sudut dia ni bersifat dengan al-wujub. Maksudnya dia ini tertempel dengan hukum yang namanya al-wujub. Min haisu innahu muta'alliqun bil wujub. Kita nak pandang dia dari sudut dia ni telah diikat dengan satu hukum namanya al-wujub. Nak pandang dari sudut tu je. Okey, dari sudut itu apakah dia wajib? Dari sudut itu al-wajib adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dari sudut skop yang khusus ini, kita katakan al-wajib adalah semua perbuatan, ma ay kullu fi'lin yusabu ala fi'li, akan diberi pahala kalau dilakukan perbuatan tersebut, wa yu'aqabu ala tarkihi, akan diberikan dosa kalau ditinggalkan perbuatan tersebut. Ini ta'rif al-wajib, al-wajib dari sudut dia mempunyai hukum yang mengikat dia, dan hukum itu namanya al-wujub. Dari sudut ini, apakah dia al-wajib? Al-wajib adalah perbuatan yang kalau dibuat berpahala, ditinggalkan dosa. Fasawabu 'ala al-fi'li wal 'iqabu 'ala at-tarki amrun lazimun lil wajibi min haitsu wasfuhu bil wujub. Jadi kata Imam Al-Khattab, fal wajib fasawab, pahala, 'ala al-fi'li ay bisababil fi'li, dapat pahala dengan sebab dilakukan perbuatan tersebut, dan dapat iqab, dapat dosa, dapat balasan buruk di akhirat kelak oleh azbillah. Ala tarki ay bisababi tarki, pahala dan dosa ni itu adalah amrun lazimun, benda yang lazim, tak dapat dipisahkan daripada al-wajib. Boleh tak kita pisahkan? Dia wajib, tapi kalau buat tak berdosa, kalau tinggal pun tak berdosa, tinggal pun tak berdosa, buat pun tak berdosa, pahala pun tak dapat, tapi dia wajib. Ini bukan wajib ni. Dah kalau namanya wajib, mesti buat dapat pahala, kalau tinggal mesti berdosa. Tapi dosa dan pahala dia bukannya hakikat wajib, tapi dia benda yang menepek kepada wajib. Okey, dia menepek kepada wajib, dia tak mampu dipisahkan. Contoh seperti manusia dengan ketawa. Ada tak satu orang yang dia tak mampu nak ketawa? Buatlah macam mana pun takkan ketawa. Ghalibnya tak, ketawa juga. Tapi adakah ketawa tu manusia? Tak. Tapi dia benda yang melazimi manusia, benda yang bertepek dengan manusia, yang tak dapat dipisahkan secara ghalibnya lah. Mereka kalau dia buat muka ketat tu, peluang dia lah. Wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Jadi sebab itu Imam Al-Khattab dah sebut. Kerana itu saya kata ta'rif ini adalah dengan lazim, bukan dengan hakikat bagi al-wajib. Sebab pahala dan dosa itu bukan hakikat wajib. Beza kalau kita terjemah al-insan hayawan natiq. Al-hayawan itu adalah hakikat manusia. Natiq iaitu allazi lahu qudrah litafakkur, itu adalah hakikat bagi manusia yang tak dapat dipisahkan daripada manusia. Dan dia bukan sekadar tak dapat dipisah, dia adalah hakikat. Dia bukan benda luar. Dia tak macam wuduk bagi sembahyang. Tak, dia itu sepertinya membaca Al-Fatihah bagi sembahyang. Juzuk bagi manusia itu adalah insan dan juga an-natiq. Beza dengan pahala dan dosa. Pahala dosa dia bukan hakikat al-wajib.
Sembahyang tu pahala ke? Tak. Sembahyang tu dosa ke? Tak. Tapi kalau tinggal, dosa. Kalau buat, dapat pahala. Memang benda luar, tapi dia tak mampu dipisahkan daripada sebarang perbuatan yang namanya wajib. Fasawabu 'ala al-fi'li wal 'iqabu 'ala tarki amrun lazimun lil wajibi min hais, dari sudut apa? Dari sudut pengecilan skop yang mana? Jadi haisu di sini juga adalah haisiyah taqyidiyah. Tahu mana? Setelah kita kita cuba ketiga-tiga tu. Setelah kita cuba ketiga-tiga tu, tahulah kita hais di sini maksudnya taqyidiyah. Jadi kata Syekh Said Shaltut, bila kita jumpa kalimah hais, kita nak tahu dia ni ta'lil ke, taqyid ke, ataupun dia adalah itlaq. Kita rasa setiap satu mana yang kena. Ini bukan kerana ni. Ini bukan melihat dari segi hakikat, sebab wajib bukan tak mampu nak dilihat dari segi hakikat. Di sini maksud dia hais di sini adalah at-taqyid. Min haitsu wasfuhu bil wujub. Jadi pahala dan dosa adalah dua benda yang melazimi perbuatan wajib dari sudut dia itu adalah al-wujub. Dari sudut dia itu berkait dengan al-wujub. Sebab kalau kita tak pandang dari sudut itu, sembahyang kita pandang dia, contoh kita pandang as-solat itu dari sudut hakikat dia, ada tak pahala tu? Tak nampak. Sebab sembahyang dalam takrif tak sebut pun. Wa yusabu in fa'al wa yu'aqab in turik. In fu'il yusabu in fu'ila wa yu'aqab in turik. Tak jumpa dalam takrif al-wajib dan takrif as-salah. Sebab itu bukan hakikat bagi solah. Begitu juga al-wajib yang tak mampu nak didatangkan takrif tu, juga sawab dan iqab bukan hakikat bagi al-wajib, tapi dari sudut dia bertepek dengan al-wujub, dia adalah benda yang bertepek dengan al-wajib. Hari ni kita main ngotak sikit kita main berkaitan dengan takrif sikit. Okey, boleh semua? Moga-moga faham. Siapa yang tak faham tanya. Pun begitu para hadirin dirahmati Allah. Kata Fadilatul Syekh Said Shaltut, kalau kita baca kali pertama, biasanya payah juga nak dekat semua tu. Tapi tak apa, setiap orang tu dia ada rezeki dia. Kalau tak dapat semua, alhamdulillah. Dapat semua, alhamdulillah. Dapat sikit, alhamdulillah. Sebab bila kita makin naik, akhirnya kita akan dapat faham dengan baik. Sahabat-sahabat, agak-agak saya masa mula-mula baca kitab dengan Syekh Said, saya faham ke macam ni? Tak adalah. Tawakal je, mana tak dapat je. Tapi bila kita main lagi, baca lagi, belajar lagi, talaqi lagi, akhirnya kita makin sikit-sikit dapat. Sebab tu ilmu ni, kata Fadilatul Syekh Ali Jumaah, al-ilmu bil qattarah. Ilmu ni adalah dengan titisan yang macam seperti titisan yang dititis di mata tu. Orang sakit mata, orang tak ambil air tuang dalam mata terus, rosak mata dia. Tapi sikit-sikit loh, setitik, lagi ambil lagi setitik. Jadi kita pun baca, tidak semua yang kita bagi, tak sikit tak akan dapat. Kau dapat banyak, alhamdulillah. Kau saya tak dapat faham dan banyak, tak apa. Ada masanya, tahun-tahun yang akan datang, insyaAllah sikit-sikit kita akan dapat faham dengan baik. Sebab tu ilmu ni memerlukan kesabaran dan juga tulus zaman. Minas sawadi ilal bayad, daripada hitam ke putih. Okey. Walaysa huwa haqiqatul wajib. Walaysa hadha at-ta'rif wa haqiqatul wajib, bal walaysa as-sawabu wal 'iqabu haqiqatul wajib. Ta'rif ni juga bukan hakikat bagi wajib, bahkan pahala dan dosa yang ada dalam ta'rif ni juga bukan hakikat bagi wajib. Fa inna as-salata masalan amrun ma'qulun mutasawwarun fi nafsihi wa huwa ghairu husuli sawab bi fi'liha wal iqab bi tarkiha. Contoh yang datangkan di sini. Contoh kata Imam Al-Hattab, bukti bahawa ta'rif ini bukan ta'rif bil had, bukan ta'rif min haitsu huwa salah, tapi min haitsu innahu ta'allaqa bihil wujub faqat la ghair. Apa contoh? Okey, sembahyang. Sembahyang ni kata Imam Haramain adalah satu benda yang makul, mutasawwar. Semua kita tahu makna sembahyang, iaitu aqwalun wa af'alun mukhtatamah muftatahah bitakbir, mukhtatamatun bitaslim, bisyurutin. Semua kita tahu ta'rif tu. Baik, adakah disebut as-sawab wal iqab dalam ta'rif? Tak ada. Tahulah kita bahawa as-sawab dan iqab bukan hakikat bagi solat.
Itu baru contoh solat, belum contoh lagi az-zakat. Jadi kesemua perbuatan yang namanya wajib, dari sudut hakikat dia tidak mengandungi hakikat pahala dan juga dosa. Cuma kalau kita pandang dia dari sudut dia itu tertakluk dengan satu hukum namanya al-wujub, dari sudut tu baru akan terkeluar isu pahala dan juga dosa. Untuk bezakan wujub dengan al-wajib dengan an-nadb, bezakan wajib dengan al-haram, sebab dia berkait dengan isu pahala dan juga dosa. Okay. Wa huwa ghairu husulis sawab. Wa huwa maksud dia ta'rifu salah amrun ma'kul mutasawwar fi nafsi salah ni. Kalau kita tengok ta'rif salah, tak ada pun sawab dan juga iqab. Sawab dan iqab bukan ta'rif salat. Tetapi di sini didatangkan al-wajib adalah mayusabu ala fi'lih. Kenapa? Sebab kita mendefinisikan al-wajib dari satu skop yang kecil, iaitu dari sudut dia ini tertakluk dengan hukum namanya al-wujub. Lalu terkeluarlah pahala dan juga dosa. Fatta'riful mazkur laysa ta'rifan bihaqiqatil wajibi, iz la yumkinu ta'rifu haqiqatihi likasrati asnafil wajibat wa ikhtilafi haqa'iqiha. Jadi kata Imam Al-Haramain, Imam Al-Hattab, maka ta'rif yang disebut sebelum ini itu bukan ta'rif bagi hakikat wajib. Ta'rif Imam Al-Haramain sebut fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, itu bukan ta'rif hakikat. Dia bukan seperti ta'rifnya al-insan wal hayawanun natiq. Tak, itu bukan ta'rif bagi hakikat al-wajib. Kenapa tak diterjemahkan ataupun ditarifkan al-wajib dengan hakikat wajib? Kata Imam, iz ai lianna, iz kerana apa? La yumkinu ta'rifu haqiqatihi, la yumkin ta'rifu haqiqatil wajibi. Sebab tak mampu kita mendatangkan satu kalimah yang kalimah itu dianggap sebagai ta'rif tam bagi al-wajib. Sebab apa? Likasrati asnafi al-wajibat. Perbuatan wajib ni bukan satu, cik oi, bukan 10. Nak kira pun tak, macam nak kira pun tak mampu. Dah lah banyak, beza-beza pula. Tak macam insan. Insaniah saya dengan insaniah sahabat sama, walaupun muka kita tak sama. Muka bukan ta'rif bagi insan. Itu dah panggil sebagai syai'un arid ataupun syai'un lazim. Hidung bukan ta'rif insan, walaupun hidung kita beza-beza. Ada orang hidung mancung, ada orang hidung dia tersorong-sorong. Setiap orang dia ada ta'rif yang berbeza. Dia ada rupa yang berbeza. Tapi adakah awak punya kemanusiaan ni agak rendah lah? Tak, semua kita sama. Semua kita memiliki kehidupan itu al-hayawaniyah. Kita semua hidup dan kita semua mampu berfikir. Kalau ada orang gila sekalipun, itu sebab dia berlaku sakit ke dia? Kalau tak kerana sakit, dia mampu fikir. Maka dia bukan dia boleh untuk diterjemahkan, boleh ditarifkan. Tapi kalau al-wajib nak terjemah macam mana? Nak takrifkan macam mana? Tak mampu. Dengan sebab itulah kata Imam Al-Hattab, la yumkin ta'rifu haqiqati al-wajibi likasrati asnafil wajibat wa ikhtilaf haqa'iqiha. Setiap satu wajib tu pula beza-beza. Sembahyang bukan puasa, tapi dia pun wajib, yang ni pun wajib. Puasa bukan zakat, tapi zakat pun wajib, puasa pun wajib. Nak terjemah macam mana al-wajib tu? Okey? Wa innamal maqsud bayanul wasfi alladhi ishtarakat fihi hatta sahha sidqu ismil wajibi 'alaiha. Okey, dah kita tak mampu nak mendatangkan hakikat bagi al-wajib. Yang kita nak masukkan, yang kita nak inginkan pun, orang kata nak wajib ni apa dia? Orang bukan nak minta bagikan saya satu takrif yang jami' mani' bagi wajib, yang kena pada semua benda namanya wajib. Orang tak minta tu pun, orang nak tahu wajib ni dapat pahala ke dosa. Itu je. Dia sebut wajib. Tapi perbuatan ni wajib ke tak wajib? Maksudnya apa? Kalau saya buat dapat pahala ke? Kalau saya tinggal dosa ke? Itu yang orang inginkan. Maka dengan sebab itulah didatangkan ta'rif al-wajib dari sudut ini, kerana azawal maqsud nahnu nata'allam nushakhis anna hadzal fi'la wajiban am ghairu wajibin bisabab annana nurid an na'rif hal hadzal fi'lu idza atainah
usibna amla. Oleh kerana kita nak tahu dia dapat pahala ke, dia dapat dosa ke, maka dengan sebab itulah didatangkan ta'rif al-wajib seperti yang didatangkan di sini. Wa innamal maqsudu bayanul wasfi allazi ishtarakat fihi. Yang kita inginkan adalah kita nak datangkan satu sifat yang sifat itu ishtarakat jami' hadhil haqa'iq al-mukhtalifah fihi ay fi hadzal wasf. Al-wajib as-salah itu bukan puasa, saya tahu. Puasa bukan zakat, saya tahu. Tolong bagi tahu kepada saya benda yang dia orang sepakat walaupun dia tak sama. Apa benda sepakat? Oh, ada benda sepakat. Apa dia? Benda ni walaupun beza-beza, sembahyang bukan wajib, sembahyang bukan wajib, sembahyang bukan zakat, zakat bukan puasa, puasa bukan haji, tapi ada satu benda dia punya al-qadrul mushtarak dia. Ada satu kadar kesepakatan dia orang. Apa dia? Kalau semua benda ni kalau kamu buat dapat pahala, tapi kalau kamu tinggal perbuatan ni dosa. Khalas, alhamdulillah wasalna ila al-maqsud. Jadi dengan sebab itulah Imam Al-Haramain mendatangkan ta'rif al-wajib dengan ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkihi. 5 listihalati ta'rif al-wajib awalan wa thaniyan li'anna thawab wal 'iqab huma al-maqsudan fi kalamina an ta'rif al-wajib. Nahnu la nurid an na'rif haqiqat al-wajib, innama nurid hal hadha al-fi'lu idza ataynah usibna am la, law tarakna uqibna am la, faqat la ghair. Wa innamal maqsudu bayanul wasfi alladhi ishtarakat fihi ay ishtarakat hadhihi al-haqa'iq al-mukhtalifah fihi ay fi hadha al-wasf hatta sahha sidqu ismil wajibi 'alaiha, sehingga kita dapat mendatangkan satu sifat yang ada pada semua hakikat ini. Lalu bila kita datangkan definisi al-wajib berdasarkan sifat itu tersebut, kita kata betul, sembahyang boleh dinamakan sebagai wajib sebab kalau buat dapat pahala, tinggal berdosa. Zakat walaupun tak sama dengan solat, tapi dia juga boleh dinamakan sebagai wajib kerana kalau buat dapat pahala, kalau tinggal berdosa. Jadi nama wajib tu boleh digunakan pada semua perbuatan-perbuatan yang berbeza-beza ni. Sebab apa? Sebab dia ada satu kadar kesepakatan. Apa dia? Kalau buat dapat pahala, kau tinggal berdosa. Jadi semua perbuatan dapat pahala kalau dibuat, ditinggal berdosa, boleh dinamakan sebagai wajib. Sahha itlaqu anna hadzal fi'la huwa al-wajib. Ma anna la nastati' an na'ti bi ta'rifil wajib ta'rifan haqiqiyan. لماذا؟ لأن هذه الأشياء كلها مختلفة. فالصلاة ليست هي عين الزكاة، والزكاة ليست هي عين العمرة، وهكذا. ولكن وإن كانت هذه الأشياء كلها مختلفة إلا أنها متفقة على قدر معين، ألا وهو أن هذا الفعل إن فعل أصيب وإن ترك عوقب. Jelas macam kita nak mulai ni. Dah dekat masa dah tu saya nampak kawan-kawan pun dah cukup dah tu kita nak mulai ni. Dan kita pun sedang mulai ni sebenarnya Ya Rabb. Alhamdulillah. Tadi awal-awal lain macam kan, sekarang lagi lain macam Malam tadi saya tidur lewat sebab kita orang ada hafal matan Minhajul Talibin. Habis pukul 12.30, balik rumah pukul 2 baru tidur. Lepas tu pagi tadi ke Syekh Husri, masa datang dia kata dengan Ustaz Farid, ngantuk sangat ni, mata merah Tapi barakah sahabat-sahabat, hilang kemerahan itu dia jadi warna lain pula Tapi saya rasa saya perlu kemerah tu kembali supaya tidak menzalimi sahabat-sahabat yang lain Sebab kalau saya dah tak ada merah tu, saya akan teruskan ni Syai pun masih berbaki walaupun KFC tak ada tapi tak kisah Ya Rabb, ghadan biiznillah. Okey, wazalika huwa ma zakarahu min as-sawabi 'ala al-fi'li wal 'iqabi 'ala at-tarki. Wazalika huwa ma zakarahu min as-sawab 'ala al-fi'li wal 'iqabi 'ala at-tarki. Itulah yang beliau itu Imam Al-Haramain sebutkan di dalam ta'rifnya, yang itu pahala kalau dibuat, dosa kalau ditinggalkan. Kerana sebab itulah Imam Al-Haramain mendatangkan ta'rif
falwajibu ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki bihadha sabab li'anna alwajib la nuri an nu'arifa. Kalau kita nak terjemahkan wajib tak mampu, jadi kita cari kadar sepakat. Apa dia? Pahala dan dosa, unsur kepahalaan dan juga unsur kedosaan yang ada pada setiap perbuatan yang namanya al-wajib. Wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil ahkam. Apa yang kita bincangkan ni panjang ni, kita sebut jugalah pada semua hukum hakam yang berbaki. Wal mandub, takrif mandub tak mampu sebab mandub beza-beza. Sembahyang zuhar tak sama dengan bagi sedekah. Bagi sedekah tak sama dengan orang nak buat umrah kali kedua. Tak mampu nak datangkan takrif mandub. Habis kenapa Imam Haramain datangkan wal mandubu ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkih? Lianna pahala dan dosa tu, kalau buat dapat pahala, kalau tinggal tak berdosa. Ini kadar kesepakatan yang ada pada semua perbuatan mandub. Dan kita pun itu yang isu yang kita nak. Kita bukan nak tahu ta'arif mandub, kita nak tahu apakah perbuatan tu kalau dibuat dapat pahala ke tak dapat pahala, kalau tinggal berdosa ke tak berdosa. Kerana itu kita pun takrifkan mandub dengan ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkih. Al-haram kazalik, setiap perbuatan haram beza-beza. Okey, apa kadar kesepakatan dia? Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Wa hakaza ila baqiyat al-ahkam al-khamsah. Fa in qila hal turiduna an tastamirru faqulna la nurid. Jadi fa in qila di sini kita baca pada pertemuan yang akan datang, sebab fa in qila hal turiduna an tastamiru faqulna la nurid, lianna al-islam dinun sahlun wa dinu yusrun wa la yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu, rawahul Bukhari. Jadi kita berhenti setakat ini dahulu. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan sebut fa in qila qulna. Kalau disebut begini, apa jawapan kita? Baik, sekarang ni nak datangkan i'tirad. Maksudnya pertemuan akan datang, Imam Al-Hattab, Imam Ibn Al-Hattab nak sebut kepada kita, Imam Hattab nak sebut ta'arif ini datang kalau Imam Haramain ni ada orang tak setuju. Kerana bagian. Okey, apa jawapan? Okey, ta'arif ni tak sesuai. Ta'arif ni memang tak mampu nak ta'rifkan secara hakikat. Kita nak ta'rifkan dari sudut tertentu, pahala dan dosa. Pun begitu, kata mereka tak betul ta'rif ni. Walaupun kita nak ta'rif dari sudut pahala dan dosa pun tak betul. Tak kena, tak tepat. Okey, apa jawapannya? InsyaAllah pada minggu kena dengar sekarang. Fa in qila qulna aizinna nam rabbuna yusahil la tut'imna wa illa sayakun hadha ad-dars awwal ad-dars wa yakun akhir ad-dars fi hayatina hatta mamatina. Okey, setakat ini dahulu. InsyaAllah direzekikan Tuhan kita bertemu pada hari Sabtu akan datang, insyaAllah. Maaf kalau saya agak banyak kali ulang apa semua, sebab supaya maklumat ni dia sukar, tapi supaya bila kita sebut banyak kali dia akan lebih rasih, lebih jelas. Okey, ada siapa nak tanya soalan? Di antara kelebihan ilmu usul fiqh ni adalah dia jelas, sehingga tak ada siapa nak tanya soalan. Itu di antara, saya perasan benda tu. Bila maklumat tu jelas sampai kita kata khalas, نسأله يا عمي الساعة كام الوقت؟ 10:30. عايزين نرجع للبيت خلاص يا عمي. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك
كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي وعلى آله والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.